Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video ini kita masih lagi dalam bab 1 indeks dan kita sekarang berada di dalam masih lagi dalam topik 1.2 iaitu hukum indeks. Jadi untuk video kali ini kita nak tengok standard pembelajaran yang seterusnya iaitu menghubung kait pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendarapan berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Okey, jadi apakah kaitan antara pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendarapan berulang? Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita akan tengok kepada cetusan minda 2. Okey, jadi dalam cetusan minda 2 kita nak tengok yang pertama sekali kita nak tengok 4/5 dibahagikan dengan 4/2. Okey, jadi 4/5 dibahagikan dengan 4/2 boleh ditulis dalam bentuk pecahan iaitu 4/5 per 4/2. Jadi seperti yang kita tahu, 4/5 adalah nombor 4 yang didarabkan yang ada 5 nombor 4. Ada sebanyak 5 nombor 4. Jadi ada 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4. Dan 4/2 adalah 2 nombor 4 yang didarabkan iaitu 4 darab 4. Jadi untuk pembahagian kita akan hapuskan atas atau bawah. Tengok bilangan 4 yang lagi banyak atau lagi sikit. Okey, jadi yang lebih sikit adalah yang bawah iaitu ada 2 4. Jadi kita akan hapuskan 2 4 di bawah dan 2 4 di atas. Menjadikan 4 di atas tinggal 3 dan yang bawah akan jadi 1. Dah tak jadi 4 dah jadi 1 sebab ini pembahagian bawah perlu ada nombor 1. Jadi jawapan awak akan terus dapat 4/3. Ataupun awak boleh terus gunakan disebabkan kita mempunyai asas yang sama iaitu 4. Jadi kita gunakan indeks 5 dan 2 ini kita akan tolakkan. Jadi 5 tolak 2. Jadi awak akan dapat juga jawapan dia adalah 4/3. Okey, kita tengok contoh B. Okey, contoh B ada 2/6 bahagi 2/2. 2/6 bahagi 2/2 boleh juga dituliskan dengan pecahan iaitu 2/6 bahagi 2/2. Jadi untuk yang di atas kita ada 6 nombor 2 yang didarabkan. Jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Dan yang bawah ada 2/2 iaitu 2 nombor 2 yang didarabkan. 2 darab 2. Okay, jadi disebabkan bawah ni ada 2 nombor yang ada lagi sikit nombor 2 iaitu 2 darab 2. Jadi kita perlu hapuskan 2 nombor 2 di bawah dan 2 nombor 2 di atas. Jadikan yang atas ada lagi 4 dan yang bawah dah jadi nombor 1. Okay, jadi jawapan awak akan terus dapat 2/4 sebabkan ada 4. Jadi ataupun kita boleh menggunakan 2/6 tolak 2 disebabkan asas yang sama. Okey, contoh seterusnya kita ada negatif 3/5 bahagi negatif 3/3. Okey, negatif 3/5 bagi negatif 3/3 boleh juga dituliskan dalam bentuk pecahan iaitu negatif 3/5 per negatif 3/3. Okey, jadi dalam bentuk pecahan yang di bahagian atas ada 5 nombor negatif 3 dan di bahagian bawah, di bawah bahagian penyebut ada 3 nombor negatif 3. Okey, jadi bawah lebih sedikit daripada atas, kita perlu hapuskan 3 nombor negatif 3 di bawah dan 3 nombor negatif 3 di atas. Okey, jadi akan menjadikan nombor negatif 3 di atas hanya ada tinggal 2 dan bawah dah jadi nombor 1. Jadi dekat kita boleh terus kepada jawapan negatif 3/2. Ataupun awak boleh menggunakan identiti yang mana asasnya negatif 3 yang sama. Jadi indeks ada 5 dan 3. 5 ditolakkan dengan 3. Awak tetap dapat negatif 3/2. Okey, jadi daripada cetusan minda 2 didapati bahawa 4/5 bahagi 4/2 adalah sama dengan 4/5 tolak 2. 2/6 bahagi 2/2 adalah sama dengan 2/6 tolak 2. Negatif 3/5 bahagi negatif 3/3 sama dengan negatif 3/5 tolak 3. Jadi secara generalisasinya, A kuasa M bagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okay, ini dengan syarat asas mesti sama. Okay, sebelum ni kita belajar darab, darab akan jadi tambah. Tapi sekarang jadi bahagi, bahagi akan jadi tolak.
Jadi kita tengok kepada contoh 8. Ringkaskan setiap yang berikut. Okey, yang pertama kita ada 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Asas sama 5. Jadi awak hanya perlukan 5 kuasa 4 tolak 2. Awak terus boleh dapat jawapan 5 kuasa 2. Okey, boleh congak je. Okey, untuk soalan B, negatif 3 kuasa 4 bahagi negatif 3 kuasa 2 bahagi negatif 3. Okey, negatif 3 kuasa 4 bagi negatif 3 kuasa 2 bahagi negatif 3. Okey, ini sama juga macam darab. Walaupun ada 3 nombor, tetapi asas yang sama. Jadi awak boleh terus tolakkan saja. Kalau darab, tambahkan saja semua indeksnya. Tapi kalau bahagi, tolakkan saja semua indeksnya. Jadi, asas yang sama iaitu negatif 3 masih kekal. Indeks yang ada adalah 4, 2 dan sini tak tulis. Bila tak tulis, kita mesti akan ada 1. Jadi awak perlu buat 4 tolak 2 tolak 1. Jadi awak akan dapat jawapan dia negatif 3. Okey. 4 tolak 2 adalah 2. 2 tolak 1 adalah 1. Cikgu tak tulis kuasa 1. Kuasa 1 tak perlu ditulis. Kita boleh biar saja jawapan sebagai asasnya sahaja. Tak perlu nak tulis kuasa 1. Okey, soalan C. M kuasa 4, N kuasa 3 bahagi M kuasa 2N. M kuasa 4, N kuasa 3 bagi M kuasa 2N. Jadi kalau soalan macam ni, kita perlu asingkan mana yang asas yang sama. M dengan M, N dengan N. Jadi, dekat sini kita ada M kuasa 4 dan M kuasa 2. Asasnya M, indeksnya adalah 4 dan 2. Jadi, 4 tolak 2 lah. Manakala untuk N, asas N, kita ada kuasa 3. Dan N yang di belakang ni tak ada kuasa. Jadi, kita akan letak 1. Dia adalah kuasa 1. Dia bukannya kuasa sifar, dia adalah kuasa 1. Jadi 3 tolak 1. Maka M adalah kuasa 2 dan N adalah kuasa 2. Jawapan awak M kuasa 2, N kuasa 2. Okey, tengok soalan D. Contoh D, 25X kuasa 2, Y kuasa 3 bahagi 5XY. Okey, sebelum cikgu terlupa tadi, ini disebabkan dua-dua pun boleh ubah, jadi awak boleh terus rapatkan. Okey, tak ada masalah. Okey, contoh D tadi, 25X kuasa 2, Y kuasa 3 bahagi 5XY. Okay, ingat, X dan Y ini ada kuasa 1 masing-masing. Okay, kalau ada nombor digabungkan dengan pun boleh ubah, jadi apa pun awak perlu asingkan nombor dulu. Jadi awak ada 25 bahagi 5. Kemudian kita ada X kuasa 2 dengan X kuasa 1, jadi 2 tolak 1. Y kuasa 3 bahagi Y kuasa 1, jadi Y kuasa 3 tolak 1. Okay, jadi kalau tak yakin, awak boleh terus gunakan kalkulator. Awak ada 25 bahagi 5. Jadi 25 bahagi 5, awak dapat 5. 5. X kuasa 2 tolak 1, X lah. X kuasa 1. Jadi X kuasa 1 tak perlu tulis 1. Tulis saja X. Okay, Y. 3 kuasa 3 tolak 1. Jadi Y kuasa 2. Jawapan awak adalah 5XY kuasa 2. Okay, contoh E. 12M kuasa 10 bahagi 4M kuasa 5 bahagi M kuasa 2. Okay, macam tadi, kita ada nombor dan pun boleh ubah. Jadi kita asingkan nombor dulu. Awak akan ada 12 bagi 4. Okey. M kuasa 2 ni tak ada nombor di depan. Tapi sebenarnya dia ada 1. Jadi kita akan letak 1 lah. 12 bagi 4 bagi 1. M, asas M ada 3. Indeks dia adalah 10 tolak 5 tolak 2. Jadi kita gunakan kalkulator untuk mengira 12. Yang mana tak yakin dengan dia punya congak, awak boleh terus guna kalkulator, tak ada masalah. 12 bagi 4 bagi 1 akan dapat syntax error. Kenapa? Okey, ataupun boleh buat 12 bahagi 4 dan dapat jawapan 3. 3 bahagi 1 dapat 3. Okey. Jadi awak akan dapat 3 M 10 tolak 5 tolak 2 dapatlah M kuasa 3. 3M kuasa 3. Okey, next. Contoh F yang terakhir, negatif 16 Pi kuasa 8 bahagi 2 Pi kuasa 5 bahagi 4 Pi kuasa 2. Okay, negatif 16 Pi kuasa 8 bagi 2 Pi kuasa 5 bagi 4 Pi kuasa 2. Okay, nombor kita bahagikan dahulu. Negatif 16 bagi 2 bahagi 4
Okay, untuk asas P kita ada P kuasa 8, P kuasa 5 dan P kuasa 2. Jadi asas P kuasa 8 tolak 5 tolak 2. Okay, kita tengok kalkulator kita ni boleh tak terus bahagikan semua. Jadi negatif 16 bahagi 2 bahagi 4 sama dengan negatif 2. Okay, P kuasa 8 tolak 5 tolak 2 akan jadi P kuasa 1. Jadi P kuasa 1 tak perlu tulis. Awak akan dapat jawapan awak negatif 2 P. Okey. Itu saja untuk video kali ini. Okey. Sedia untuk video seterusnya. Terima kasih.